Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Ada siapa sekarang ni yang menemani FB Live Soleha? Boleh tolong share dan kongsikan di wall masing-masing, ataupun boleh juga kongsikan di grup-grup Facebook supaya lebih ramai yang akan dapat manfaat daripada perkongsian hari ni, insya-Allah. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Didoakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa tenang-tenang dan bahagia bersama keluarga tersayang, insya-Allah. Stay at home. Penuhi hari-hari kita dengan aktiviti yang sangat berfaedah, insya-Allah. Okey. Tajuk sharing FB Live Soleha pada hari ini, hari yang ke-170, adalah ucapan yang bahaya. Apakah yang dimaksudkan dengan ucapan yang bahaya tu? Nantikan sharing Soleha selepas ini. Okey, kita mulakan seperti biasa, selawat dan juga doa. Kerana di dalam selawat terdapat banyak sangat keberkatannya, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Okey. Tajuk sharing hari ni adalah ucapan yang bahaya. Apakah yang dimaksudkan dengan ucapan yang bahaya? Apa saja yang keluar daripada mulut kita, segala baik-baik kata dan butir bicara yang keluar daripada lisan kita, hendaklah kita berhati-hati dalam menuturkan bicara kita. Kerana ada kata-kata hikmah, lidah itu lebih tajam daripada sebilah parang. Macam itulah, lebih kurang. So, hati-hati dengan percakapan kita. Jangan sampai menyakiti hati orang lain. Jangan sampai melukakan perasaan orang lain. Sebabnya, lebih-lebih lagi kalau kita banyak bersangka-sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di hari ini, saya nak buat perkongsian mengenai ucapan yang bahaya daripada tajuk buku Formula Tarik Rezeki, Formula Tarik Rezeki FTR. Penulisnya adalah Puan Nora Yusof. Kita sebagai manusia memang tak terlepas daripada sebarang kesilapan. Selalu je kita cakap ni, terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata-kata buruk padanya. So, sebelum kita nak tuturkan sesuatu perkataan, sebelum kita nak berbicara, hati-hati dan berfikir. Apa kesannya bila kita menuturkan kata-kata seperti itu? Antara contoh ucapan yang bahaya adalah, selalu seorang pekerja kadang-kadang dia merungut, dia membebel-bebel, dia sampai mengeluarkan ayat, "Alah, aku yang penat-penat kerja, tapi bos aku yang kaya raya." So, hati-hati dengan ayat ni. Sebabnya, yakinkah kita semua, hendaklah kita yakin bahawa rezeki tu adalah jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah kita berhati-hati dengan perkataan ni. Sebabnya ayat daripada "Alah, aku yang penat-penat kerja, tapi bos aku yang kaya raya" adalah sangat-sangat bahaya dan boleh melukakan hati manusia lain dalam masa yang sama. Di mana itulah melambangkan hati kita, itulah yang melambangkan seorang manusia yang bertutur dengan tanpa berfikir panjang, yang mana tiba-tiba muncul di hati dia perasaan yang bersangka buruk dengan Allah, bersangka buruk dengan manusia, penyakit hati yang sangat bahaya yang kita kena elakkan pada hari ini, insya-Allah. Janganlah kita selalu merungut-rungut, janganlah kita selalu menyalahkan orang lain. Sedangkan memang kita tahu
bila seorang pekerja dengan bos bekerja dalam satu syarikat, sudah tentu seorang pekerja ataupun staf kena dengar dan patuh arahan bos atau majikan dia. Seperti yang tertera dalam agreement yang telah disepakati waktu masa mula-mula nak join jadi pekerja, kita kena jelas. Kita kena jelas skop dan etika pekerja macam mana. Hendaklah saling hormat menghormati antara bos dan majikan. Jangan pelik kenapa rezeki si Polan itu masih sempit dan tersekat kerana ada hasad, dengki, hasad yang dalam hati dia yang sangat buruk, penyakit hati yang sangat bersarang dalam hati dia terlampau banyak, bersangka buruk dengan bos, menyalahkan bos, menyalahkan majikan, sampai hati dia mengeluarkan kata-kata sebegitu rupa. Jadi hati-hati dengan ucapan kita. Sesetengah daripada ucapan kita yang boleh mengundang kemurkaan Allah, yang boleh menarik redha Allah. Hati-hati dengan setiap apa yang kita perkatakan dan kita ucapkan. Na'udzubillah min zalik. Jangan sampai menyebabkan Allah murka dekat kita. Jangan menyebabkan orang lain sakit hati dengan kita. Tahulah kita bila mana kalau kita menyakitkan hati orang lain, kalau kita membuatkan orang lain terluka dan berburuk sangka dengan orang lain, maka inilah yang menjadi penyebab besar kepada tersekatnya rezeki kita. Sebab tu jangan pelik kenapa rezeki bocor, rezeki stuck, sales kita tak masuk-masuk, tak ada kunjung tiba sampai hari ni. Sebabnya hati kita ni sangat busuk. Hati kita ni suka menyalahkan orang lain, tak nak bersyukur dengan segala nikmat Allah. Ramai lagi penganggur dekat luar sana yang tak dapat kerja. Kita yang dah jadi pekerja, yang diterima bekerja di dalam sebuah syarikat, ucapkan terima kasih kepada bos kita. Kerana asbab bos kita itulah, asbab majikan tersebut itulah yang menyebabkan bos kita berkongsi rezeki, membayar gaji kepada kita sebagai pekerja. Contohnya, kalau kita bekerja di sebuah syarikat, hendaklah kita patuh dan mendengar kata majikan dan bos kita. Jangan selalu menyalahkan dia. Memang tugas bos adalah memantau anak buah dia. Padahal kita tak tahu macam mana struggle seorang majikan masa dia nak tubuhkan sebuah syarikat, betapa susah payah dia nak dirikan, bermula dari bawah, bermula daripada zero. Namun kerana kata-kata kita keluarkan ucapan yang sangat bahaya. Selalu kita menyalahkan bos. Alah, penat aku bekerja itu ini hari-hari. Aku seorang yang buat kerja tapi bos senang-senang je duduk relax dekat dalam bilik dia. Tapi aku je seorang-seorang yang penat. So, hati-hati dengan kata-kata ini. Sebabnya kata-kata kita ni tersangatlah pedih dan boleh membahayakan diri kita dan membinasakan diri kita sebenarnya. Sebab kata-kata tu adalah doa sebenarnya. Jangan kita menyalahkan bos, jangan kita menyalahkan majikan. Sudah tentu bila menjadi seorang bos, dia punya kedudukan tu adalah lebih tinggi dan dia sendiri bertugas untuk memantau anak buah dia di dalam sebuah syarikat. Jadi kenapa seorang pekerja tiba-tiba ada perasaan dan ucapan macam tu yang tidak baik kepada bos dia? Sudah kira sangat beruntung dia diterima bekerja di dalam syarikat, dibayar gaji, dibayar segala khidmat servis dia dengan nilaian yang cukup lumayan. Bersyukur. Jangan kita menjadi orang yang kufur nikmat, orang yang selalu bersangka buruk dengan Allah dan bersangka buruk dengan manusia khususnya. Hablu minallah wa hablu minan nas. Jagalah kalian hubungan sesama manusia dan jagalah hubungan bersama Allah juga. Sebab bila kita menjadi orang yang tak bersyukur, Allah akan tarik nikmat demi nikmat. Allah akan tarik rezeki demi rezeki. Tiba-tiba kalau kita dapat gaji banyak, jangan pelik kenapa banyak duit yang keluar. Contohnya tiba-tiba tayar kereta kita pancit. Contohnya banyak kerosakan yang berlaku dalam rumah kita. Allah tarik nikmat rezeki daripada sudut tersebut.
yang kadang-kadang kita tak nampak. Kenapa? Aku dapat income banyak pada hari ini, namun pada masa yang sama duit tu tak ada. Tak ada saving, tak ada simpanan. Sebabnya itu adalah tanda rezeki yang tidak berkat. Mungkin pada masa itu kita tak sedar ucapan yang telah kita perkatakan tadi menyebabkan hati bos kita terluka, menyebabkan Allah murka dekat kita, menjadikan kita seorang yang tidak bersyukur dan semakin jauh dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Waalaikumsalam Kak Aimuni Bastah dari Brunei yang selalu join FB Live Soleha setiap hari. Thank you Kak. Semoga Allah redha. Okey. Lagi satu Soleha nak bagi contoh situasi. Apa lagi contoh ucapan-ucapan yang bahaya? Sedar tak kalian selama ni kalau kita selalu ucapkan kalau, jikalau, jika. Perkataan kalau ini adalah sangat bahaya. Contoh ayat dia adalah, kalaulah aku tak pergi ke sana, dah tentu tak ada virus COVID yang akan melekat dekat jemaah tabligh. So itu adalah ucapan yang bahaya. Tahukah kalian perkataan kalau yang kita keluarkan tu adalah sangat bahaya, di mana dalam tak sedar sebenarnya membuatkan Allah murka. Tahukah kalian sebab-sebab terjadi sesuatu ujian dan musibah itu adalah kerana dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh nak salahkan orang itu, kita tak boleh nak salahkan golongan tabligh, kita tak boleh nak salahkan golongan sesiapa pun. Allah uji memang mengikut kehendak Allah. Allah menguji kita. Satu Malaysia ni memang telah dijangkiti dengan wabak virus COVID-19 ni. Ini adalah ujian Allah kepada kita semua. Kita tak boleh nak cakap kalau tak pergi situ, kalau tak pergi sini, tak boleh. Ucapan macam ni adalah sangat bahaya. Ucapan macam ni adalah sangat mengundang kemurkaan Allah. Di mana kalau kita banyak ucapkan kalaulah aku tak bawa ayah aku pergi ke majlis itu, dah tentu ayah aku tak accident. Tak boleh, berdosa cakap macam tu. Sebabnya segala takdir, suratan dan ketentuan Allah ni telah ditetapkan daripada azali lagi. Telah ditetapkan di Lauh Mahfuz. Kita tak boleh nak pertikaikan, sebabnya Allah adalah sebaik-baik perancang. Allah adalah the best planner ever. Banyak hikmah sebenarnya yang Allah nak kita sedar. Banyak hikmah yang Allah nak kita pandang dan muhasabah diri. Jangan kita menuding jari kat golongan itu, kat golongan ini. Tahukah kalian, semua ujian yang berlaku ni adalah dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tak izinkan, walau satu zarah tu nak bergerak, kalau Allah tak izinkan pun, dia tak boleh nak bergerak. Tapi sebab Allah yang izinkan, Allah kata kun fayakun, maka jadilah sedemikian. Jangan kita nak salahkan sesiapa, jangan kita nak salahkan Allah. Kita pandang pada sudut positif, kita pandang pada sudut yang memberi hikmah dan ibrah. Banyak kebaikan sebenarnya daripada ujian ini sebenarnya yang kita tak nampak. Yang di mana kita duduk di rumah, boleh bersama dengan keluarga tersayang, boleh meningkatkan amal ibadah, boleh saling merenung diri dan bermuhasabah diri. Sebabnya kadang bila kita terlampau busy dengan keduniaan, kita nak fikirkan segala ujian dan apa yang Allah lakukan, asbab semua ni berlaku pun kita tak ada masa sebenarnya. So Allah berikan kita masa, peluang yang sangat banyak pada masa ini. Kita dicutikan sementara asbab ujian ini, asbab wabak ini. Sebabnya Allah nak suruh kita muhasabah diri. Allah nak suruh kita perbaiki diri. Jangan terus-terusan dengan aktiviti lama. Allah tegur kita dengan sangat berhikmah. Kita pandang segala ujian Allah ni dengan hati yang lapang, dengan hati yang reda. Jangan keluarkan ucapan-ucapan yang bahaya, di mana kita menyalahkan Allah, di mana kita menyalahkan golongan itu. Tahukah kalian, semuanya adalah suratan daripada Allah. Semuanya adalah atas keizinan Allah Subhanahu Wa Taala.
takkan berlaku sesuatu perkara jika Allah tak izinkan. Sebabnya Allah adalah pencipta dan pentadbir segala isi alam ini. So, banyak-banyakkan merenung diri, banyak-banyakkan muhasabah diri, janji pada diri, ya Allah, aku nak ubah diri aku untuk menjadi lebih baik pada hari ini. Tak nak dah ulang segala perkara yang melalaikan, perkara yang negatif pada masa lampau. Aku nak buang jauh-jauh. Nak jadi manusia yang sentiasa disayangi Allah. Nak jadi manusia yang sentiasa dekat dengan Allah untuk always back to Allah. Pandang pada sudut yang positif. Sebabnya Allah jadikan sesuatu penuh sangat dengan hikmah. Jangan kita nak salahkan sesiapa. Macam isu di mana seorang pekerja yang menyalahkan bos. Macam mana isu seorang suami yang menyalahkan isteri contohnya. So, kita pandang pada sudut yang positif. Islam itu kan agama yang indah. Islam itu kan agama yang sangat menyeluruh, yang sangat mementingkan kemaslahatan ummah. InsyaAllah kita jaga sama-sama agama kita. Kita sama-sama menjaga tanggungjawab dan amanah yang telah Allah titipkan, insyaAllah. Lillahi ta'ala. Di mana yang berdakwah, teruskan berdakwah. Di mana yang mencari rezeki secara online, teruskan platform anda. Jangan putus asa. Jangan jadikan alasan wabak yang berlaku ini menjadikan alasan anda untuk malas mencari rezeki dan berusaha. Sebabnya sekarang ni banyak sangat platform online yang banyak orang sediakan, founder-founder sediakan, insya-Allah. Lagi-lagi dari segi platform ilmu pengetahuan, kita boleh menuntut ilmu walaupun kita stay at home. Banyak cabang platform dan medium yang kita boleh akses. InsyaAllah kita boleh tengok dan buka YouTube. Kita boleh buka Facebook. Kita boleh buka Instagram. Cuba bayangkan satu hari nanti kalau bumi Malaysia ni semua saluran elektrik semua terputus. Lagilah kita tak boleh nak buat apa. Hidup dalam kegelapan. Nak tuntut ilmu pun tak boleh. Nak keluar rumah lagi tak boleh. Cuba bayangkan kita seperti duduk di dalam gua yang tak ada cahaya. Nak ke kita jadi macam tu? Semoga Allah redha dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Hati-hati dengan setiap ucapan kita. Kerana dengan ucapan inilah yang menentukan sama ada kita duduk di syurga atau di neraka. Sama ada Allah redha atau Allah murka. So, hati-hati. Hati-hati dengan ucapan kita. Jangan sesekali gunakan perkataan kalau dalam sesuatu perkara yang dah berlaku. Tak boleh kita gunakan kalau. Sebabnya bila kita gunakan perkataan kalau, jikalau, itu akan menjadikan kita sebenarnya bantah dengan apa yang telah berlaku. Kita tak setuju dengan hukum Allah yang telah berlaku. Kita tak setuju dengan ujian yang telah Allah turunkan. Maka Allah akan murka dekat kita dan boleh menjadikan hati kita semakin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah pelihara hati-hati kita semua ni. Sentiasa always back to Allah. Sentiasa menjaga marketing dengan Allah. Duduk dalam circle yang sentiasa mengingatkan Allah. Duduk dalam kalangan mereka yang sentiasa berpesan-pesan dengan kebenaran. Jangan duduk dengan mereka yang suka membawang, suka negatif. Jangan. Tinggalkan circle-circle yang akan menghancurkan anda. Pilih circle anda. Duduklah di dalam golongan usrah dan jemaah yang sentiasa menarik tangan anda untuk mendekatkan diri dengan Allah. Sebab matlamat akhir kita pada masa ini adalah, kita tak ada nak fikir lain, matlamat akhir kita adalah menuju ke syurga dan akhirat yang kekal abadi dalam husnul khatimah. Semua orang inginkan pengakhiran yang baik. Begitu juga Solehah dan anda semua sudah tentu nakkan pengakhiran yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah jalan ajal maut kita semua. Allah tentukan dalam keadaan yang sangat baik, sangat mulia, diredai dan digolongkan dalam golongan soleh dan solehah, insya-Allah. Doa-doa ini khusus kepada anda semua. Solehah doakan juga semoga
wabak COVID-19 ini segera hilang dan segera berkurangan dari muka bumi Malaysia dan muka bumi dunia ini. Semoga kita semua dapat sentiasa muhasabah diri, dapat sentiasa mengingati mati. Sebabnya daripada wabak ini setiap hari kita dengar banyak sangat kes kematian. Sesungguhnya kematian tu sangat hampir dengan kita. Kematian tu adalah pasti dan kita tak boleh nak elakkan pun. Malaikat maut menjemput kita sebanyak 70 kali satu hari. Sama ada dia nak cabut nyawa kita atau tidak, wallahu a'lam. Kita just sebagai manusia kena sentiasa bersedia, kena sentiasa menghadapi segala kematian dan segala ajal maut, sakaratul maut tu, itu adalah sangat pasti dan takkan terlepas daripada setiap manusia. Nak selamat daripada azab api neraka, banyak-banyakkan amalan, banyak-banyakkan marketing dengan Allah. InsyaAllah sentiasa top up ilmu, sentiasa menjaga redha Allah, sentiasa merebut kasih sayang Allah. Supaya Allah sayang dekat kita, supaya Allah pilih kita untuk sama-sama masuk ke syurga nanti. Amin ya Allah ya Mujib. Okey? Hati-hati dengan ucapan kita. Jangan sampai mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Jangan mengucapkan kata-kata yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kata-kata tu adalah melambangkan peribadi kita. Cantik luaran kita, cantiklah dalaman kita. Oleh itu, berkatalah yang baik-baik, berkatalah sesuatu perkara kebaikan dan sedap didengar, insya-Allah, yang molek, yang comel. So, jangan kata perkataan yang keji, yang Allah murka, yang Allah tak suka, kita jauhkan daripada kehidupan kita, insya-Allah. Okey? Solehah sudahi sharing ilmu FB Live pada hari ini. Semoga bermanfaat dan terus memberikan kebaikan kepada anda semua. Kita berusaha, yang menentukan segalanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah redha, semoga Allah kasih dan sayang dekat kita sampai syurga. Amin ya Allah ya Mujib. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.